Assalamualaikum guys, berjumpa kita lagi. Semoga anda sehat walafiat dan sejahtera bersama keluarga. Dalam cerita hiburan kita kali ini mengisahkan masa terhenti, semua orang kejung pada posisinya. Bahasa Inggris dipanggil freeze atau frozen, kecuali seorang lelaki bernama Sunman. Jangan lupa like dan subscribe. Baiklah, cerita ini dimulakan di mana seorang doktor pakar jiwa kanak-kanak sedang menemu ramah seorang kanak-kanak bernama Suren. Suren berasa gemetar apabila doktor itu memasang kamera untuk merakam ceritanya dari mula. Suren menceritakan bahawa dia tinggal bersama ayah tirinya, Dokyen, sejak 7 tahun yang lalu. Tidak lama selepas berkahwin, ibu Suren meninggal dunia dan Suren terus tinggal dengan Dokyen. Dokyen telah dilantik menjadi pengurus kawasan pembinaan di sebuah pulau di luar bandar. Oleh sebab itulah mereka terpaksa berpindah ke pulau itu. Selepas kematian ibunya, Suren tidak pernah lagi merasa gembira. Dia jarang bercakap banyak dan tidak suka kepada ayah tirinya. Dia telah dimasukkan ke sebuah sekolah di pulau itu di mana dia mempunyai banyak peluang untuk berkawan, tetapi Suren memilih untuk bersendirian. Ayah tirinya terpaksa bekerja sehingga larut malam sebagai ketua pembinaan terowong di situ. Disebabkan letupan pertama di kawasan pembinaan itu, maka haiwan-haiwan habitat di situ tidak lagi dibenarkan memasuki kawasan tersebut. Pada suatu malam, Suren membaca komen-komen di dalam blognya mengenai wormhole atau lubang laluan pintas di langit. Sejak ibunya meninggal dunia, Suren ingin lari daripada dunia. Ketika mencari jalan melakukannya, dia mula tertarik terhadap kisah-kisah alam gaib. Dia berbincang beberapa topik seumpamanya dengan orang-orang di internet, walaupun di komputer sekolah. Suatu hari, dia terlupa menutup komputer sekolah yang digunanya, maka rakan-rakannya dapatlah membaca komen Suren dan mentertawakannya. Suren menemui seorang budak lelaki bernama Sunman yang tinggal di rumah anak-anak yatim. Sunman memperkenalkan dirinya dan cuba berkawan dengan Suren, tetapi Suren tidak menghiraukannya. Keesokan harinya, pada masa makan tengah hari, Suren mendapati Sunman bercerita mengenai wormhole, seperti yang Suren tulis dalam blognya. Menurut Sunman, melalui wormhole itu, mereka dapat pergi ke dimensi lain. Pada hari itu, Sunman mengikuti Suren dalam perjalanannya pulang. Sunman memberitahu Suren bahawa dia percaya setiap apa yang ditulis oleh Suren. Oleh kerana mereka berdua selalu berkongsi akan kejadian-kejadian alam gaib, keduanya menjadi sahabat rapat. Suren telah membuat huruf-hurufnya sendiri dan menggunakan huruf-huruf itu untuk berkomunikasi dengan Sunman secara rahsia. Mereka saling berhubung setiap hari dengan huruf rahsia itu di dalam diary Suren. Selepas balik sekolah, mereka akan berjalan-jalan ke pekan untuk mencari makhluk gaib. Dalam satu ekspedisi, Sunman membawa Suren ke sebuah rumah kayu yang telah lama ditinggalkan di hutan. Mereka bersembang lama sambil mengukir corak pada lilin kotak. Suren mula jatuh cinta pada Sunman dan menciumnya tiba-tiba, membuatkan Sunman tersipu-sipu malu. Suatu hari, Suren mendapati Sunman dan 3 orang rakannya bercadang untuk pergi ke kawasan pembinaan untuk melihat suatu letupan. Suren mengikuti mereka melalui jalan hutan agar tidak dilihat oleh orang-orang dewasa. Ketika hendak melalui satu pagar untuk tembus ke kawasan pembinaan itu, salah seorang budak lelaki itu menarik diri dan balik ke rumah. 4 lagi di antara mereka menunggu dan berasa kecewa kerana tidak ada sebarang letupan berlaku.
Ketika melalui hutan itu, mereka terjumpa sebuah gua kecil dan mereka bercadang untuk menerokannya. Mereka masuk seorang demi seorang. Di dalam gua itu mereka ternampak sesuatu yang bulat bersinar di dalam air kolam di situ. Suren menganggap ia adalah meteoroid. Sandman pula sukarela sendiri menyelam untuk mengambil benda itu. Selepas berada di luar, benda itu berhenti bersinar dan kelihatan seperti telur. Salah seorang daripada mereka yang bernama Taishek mengatakan benda itu adalah milik Jembalang yang mengawal masa. Datuknya pernah bercerita bahawa gua itu didiami Jembalang masa. Sesiapa yang masuk ke dalamnya nanti akan keluar sebagai orang yang lebih dewasa atau tua. Jaiwok tidak percaya kerana mereka tidak keluar daripada gua itu sebagai orang dewasa. Surin kemudian menyedari bahawa klip rambut yang dipakainya telah hilang. Ia adalah pemberian mendiang ibunya. Maka Surin bergegas masuk balik ke gua itu untuk mencarinya, sementara budak-budak lelaki di situ mengawasi telur itu. Surin menjumpai kelip rambutnya dan dia juga menyedari telur bercahaya itu sudah ada lagi di dalam air kolam itu. Oleh kerana berasa bingung, dia bergegas keluar dari gua itu dan mendapati telur di luar gua telah pecah. Dia mencari kawan-kawannya yang hilang di hutan itu sehingga gelap. Surin juga sesat di hutan ketika mencari jalan keluar dan terpaksa bermalam di situ. Keesokan harinya, pasukan polis mencari budak-budak yang hilang itu. Detektif An dilantik menjadi ketua terhadap penyiasatan kes tersebut. Pasukan polis menemui Surin dalam keadaan tidak sadarkan diri di hutan itu. Sungguh bernasib baik dia masih bernyawa dan berkondisi baik. Di hospital, Detektif On bertanya apa yang telah terjadi kepada budak-budak lelaki yang lain dan Surin menceritakan semua tentang gua itu dan telur yang bercahaya itu. Detektif itu tidak mempercayai cerita Surin, lalu Surin juga membawa mereka ke hutan untuk menunjukkan gua itu. Tetapi gua itu telah lesap dan tidak dapat ditemui. Pada masa itu juga, detektif mendapat maklumat bahawa mayat salah seorang rakan Surin telah ditemui ditanam di dalam pasir 20 km jaraknya daripada pekan. Beberapa minggu telah berlalu selepas kejadian itu, tetapi 2 orang lagi budak lelaki itu belum ditemui. Tanpa Sandman, Surin kembali menjadi dirinya yang introvert. Sama seperti orang lain, dia juga bingung tetapi tidak ada sesiapa mempercayai kata-katanya. Suatu hari, dia terdengar bunyi bising di luar rumahnya. Dia ternampak seorang lelaki dewasa berlari ke arah hutan. Surin mengejar lelaki itu dan tanpa sedar, dia telah masuk jauh ke dalam hutan. Ketika Surin duduk keletihan, lelaki itu datang kepadanya dan kelihatan gembira melihat Surin, tetapi Surin hanya tergamam. Lelaki itu buat pertama kalinya memberitahu bahawa dia adalah Sandman. Sebaik saja mendengar nama Sandman, Surin berlari dan menangis. Dia terserempak dengan kereta Dokyen dan menceritakan tentang lelaki yang ditemuinya itu kepada Dokyen. Setelah Surin ditanya oleh detektif, pasukan polis diarah mencari lelaki tersebut di hutan yang disyaki penculik budak-budak tersebut. Detektif On memberitahu Surin kemungkinan sekali lelaki itu menyamar menjadi Sandman. Pembantu detektif On memberitahu yang mereka tidak menemui penculik itu, tetapi mereka menjumpai diary Surin. Inilah diary Surin berkomunikasi dengan Sandman dahulu. Alangkah terkejutnya Surin, diary itu penuh dengan tulisan Sandman. Sandman menulis apa yang terjadi ketika Surin masuk ke gua itu mencari kelip rambutnya. Budak-budak lelaki itu memecahkan telur itu tanpa menunggu Surin. Mereka mendapati telur itu kosong. Apabila Surin tidak keluar daripada gua itu, Sandman masuk mencarinya dan mendapati Surin kejung di posisinya dan tidak bergerak.
Sunman cuba bercakap dengannya, tetapi Suren tidak memberi sebarang respon. Sunman juga ternampak sebutir air terapung di udara, juga tidak bergerak pada posisinya. Apabila dia keluar daripada gua, dia mendapati burung-burung yang terbang di udara juga kejung, tidak bergerak. 3 orang budak lelaki itu pergi ke pekan dan mendapati semua orang telah kejung dan masa telah berhenti. Hanya mereka bertiga sahaja yang bergerak. Mereka berasa sangat gembira kerana dengan berhentinya masa, mereka boleh berbuat apa sahaja, makan apa sahaja yang mereka suka dan tidur bila-bila yang mereka mahu. Mereka bermain sepanjang masa. Selepas lebih sebulan begitu, mereka merasa bosan dan bercadang meninggalkan pulau itu, pergi ke daerah lain untuk memastikan adakah benar mereka sahaja yang bergerak. Hasrat mereka tidak tercapai apabila mereka mendapati air laut juga berhenti bergerak. Ini bermakna perahu dan kapal pasti akan karam. Berbalik pada masa sebenar, setelah membaca catatan Sunman, akhirnya Suren yakin lelaki itu memang benar-benar Sunman. Maka Suren mahu polis berhenti memburu Sunman. Suren berhenti membaca dan memanggil detektif. Suren mengubah ceritanya, memberitahu bahawa dia sebenarnya tidak menemui sesiapa pun di hutan itu dan hanya mereka-reka cerita. Selepas itu, Suren kembali membaca diarinya. Alkisah, berbulan-bulan lamanya budak-budak itu tidur di dalam kemah yang terletak di mall. Kesihatan Jaywok menjadi teruk kerana dia mempunyai asma dan alat inhaler Jaywok tidak lagi berfungsi. Pada satu malam, Jaywok kelelahan dan kemudian meninggal dunia di hadapan kawan-kawannya. Sunman dan Taishek berasa amat sedih. Dengan rasa berat hati, mereka menanam mayat rakan mereka itu di dalam pasir berhampiran pantai. Selepas meninggal dunia, badan Jaywok juga kejung pada posisinya seperti orang lain. Hari terus berlalu, semua orang masih kejung tidak bergerak. Mereka telah meningkat remaja dan masih berharap suatu hari nanti masa akan bergerak seperti biasa. Mereka mencuri sedikit uang daripada semua orang dengan harapan mereka akan jadi kaya apabila masa sudah berjalan seperti biasa. Tetapi walaupun usia mereka telah meningkat 20 tahun, masa masih tidak lagi bergerak dan mereka mula hilang harapan. Mereka kembali tinggal di rumah kosong yang terletak di hutan itu. Sunman menjerit sekuat hatinya, meminta masa kembali bergerak seperti biasa. Taishek pula yang memandang dari jauh dapat merasakan tiada lagi harapan buat mereka. Suatu hari ketika Sunman berada di luar dan memandang ke langit, tidak ada lagi burung-burung kejung di udara seperti selalu. Sudah pasti burung-burung itu telah terbang. Ini bermakna masa mula bergerak. Sunman mencari Taishek kerana ingin memberitahunya. Dia mencari Taishek di merata tempat tetapi tidak berjumpa. Sunman mencari Taishek di seluruh pulau itu dan akhirnya di penghujung jalan itu, iaitu di atas gaung, di sana dia menemui beg Taishek. Sunman mendapati Taishek telah terjun ke air. Kerana terlalu kecewa kehilangan rakannya, Sunman juga terjun ke dalam air untuk mengakhiri hayatnya. Akan tetapi, pada saat itulah dunia kembali berputar, masa mula bergerak. Dia keluar daripada air itu dan terpukau dengan pergerakan alam. Suren pergi ke rumah kayu itu dan menemui rakannya Sunman. Mereka bercerita panjang dan berhajat menceritakan hal ini kepada dunia. Tetapi tidak pasti adakah cerita mereka ini akan dipercayai. Sementara itu, rakaman di CCTV membuktikan bahawa Sunman berada di hutan. Pihak polis menganggap itulah penculiknya. Pada suatu malam, Sunman pergi ke bilik Suren untuk mendapatkan sokongan moral. Memandangkan dia hidup bersendirian terlalu lama, dia risau dia akan mencederakan dirinya untuk menghilangkan rasa kosong dalam dirinya. Keesokan harinya, ibu bapa Taishek tiba di depan rumah, menyalahkan Dokyen atas kehilangan anak mereka.
Mereka percaya letupan di kawasan pembinaanlah yang membunuh anak mereka dan Suren hanyalah mereka-reka cerita untuk menutup kesalahan bapa tirinya. Sementara itu, Suren dan Sunman pergi ke rumah anak-anak yatim di mana Sunman dibesarkan. Suren menceritakan semua yang telah berlaku kepada ibu yang menjaga Sunman. Kemudian, Suren memanggil Sunman tetapi telah ditarik oleh ayah tirinya untuk dibawa pulang. Sunman bertemu ibu penjaganya dan telah menceritakan semua yang diperbuatnya selama ini. Sebagai bukti itu adalah Sunman sebenar. Walaupun ibu penjaga terkejut, tetapi dia tetap tidak percaya itu adalah Sunman. Dokyen pula mengurung anak tirinya Suren di bilik, tetapi Sunman masuk melalui pintu belakang dan membebaskan Suren. Bersama-sama mereka lari daripada rumah itu dan merancang apa yang patut mereka lakukan seterusnya. Tiba-tiba Suren teringat akan telur bercahaya di dalam gua itu dan bercadang untuk memecahkan telur itu, kemudian kembali sebagai perempuan dewasa untuk membuktikan bahawa Sunman tidak bersalah. Akan tetapi Sunman tidak bersetuju dengan cadangan itu kerana dia sudah merasa betapa pedihnya hidup sendirian. Dokyen apabila mendapati anaknya hilang, dia mula mencari. Setelah melihat gambar dalam telefon anaknya, dia mendapati anaknya dan Sunman berada di rumah kayu itu. Dia pergi ke sana pada waktu malam dan cuba membawa Suren pulang. Tetapi Sunman menghantuk kepala Dokyen dan membawa Suren lari. Keesokan harinya, polis pergi ke rumah kayu itu dan mengesyaki Sunman cuba memanipulasi maklumat untuk memerangkap Suren. Mereka yakin penculik itu cuba membuatkan Suren percaya bahawa dialah Sunman. Kisah mengenai mereka berdua keluar dalam berita. Apabila mereka dikejar polis, Suren menyerah diri untuk menyelamatkan Sunman. Sebelum berpisah, Suren meminta Sunman menunggunya di depan gua itu. Detektif An cuba meyakinkan Suren bahawa penculik itu menyamar menjadi Sunman, tetapi Suren tidak percaya. Suren memberi alasan untuk pergi ke tandas dan kemudian berlari ke gua itu. Suren mengambil telur yang bersinar itu untuk melaksanakan rancangannya, tetapi Sunman meminta telur itu. Sunman tidak mahu Suren menggunakan telur itu dan Sunman sudah bersedia untuk menyerah diri serta mahu bertanggung jawab atas kematian rakan-rakannya. Sunman berlari ke hutan dan Suren mengejarnya. Dalam masa yang sama, pasukan polis pun tiba bersama detektif An. Suren dan Sunman berada di penghujung gaung. Seorang pegawai polis cuba menangkap Sunman dan secara tidak sengaja telah tertolak Suren. Muncullah Suren berpaut pada hujung gaung itu. Detektif On cuba menyelamatkan Suren, tetapi dirinya sendiri juga jatuh dan berpaut pada hujung gaung. Sunman cuba menyelamatkan Suren, tetapi Suren dan detektif jatuh. Untuk menyelamatkan mereka, Sunman tidak mempunyai pilihan kecuali memecahkan telur itu untuk menghentikan masa. Apabila Suren terjaga beberapa minit kemudian, dia berada di pantai dengan detektif On. Dia sedar itu adalah pengorbanan Sunman untuknya. Ia hanyalah beberapa minit buat dirinya, tetapi bagi Sunman sudah pasti Sunman terpaksa melalui 10 tahun hidup berseorangan lagi. Suren dihantar pulang. Pada saat makan malam, Suren meminta maaf pada ayah tirinya atas apa yang telah dia perbuat. Dan buat pertama kalinya, dia memanggil Dokyen ayah. Detektif An juga datang menemui Suren dan bertanya bagaimana mereka boleh terselamat daripada jatuh ke bawah gaung yang tinggi itu. Walaupun Suren tidak menjawab, tetapi detektif sedar bahawa Suren selama ini berkata benar. Dia memberi Suren cadangan agar memberi kenyataan palsu kepada media dan mengatakan penculik itu telah memperdayakan dia. Dengan ini, tuduhan penculikan dan pembunuhan oleh Sunman dapat dibuktikan tidak benar.
Itulah yang diceritakannya kepada media. Bagaimanapun, Surin merindui Sunman dan dia menangis kerana risaukan Sunman. Apabila bukunya telah diterbitkan, Surin sudah pun masuk sekolah menengah tingkatan 1. Surin merasa sangat gembira akan pergi ke sekolah baru. Dalam perjalanan ke feri, Surin ternampak Sunman. Surin mengejarnya dan mendapati dia adalah Sunman. Mereka kembali bertemu dan Sunman sudah berusia 30 tahun. Ceritanya happy ending ya, kerana mereka akan terus berkawan dan mungkin bercinta ya guys. Begitulah ceritanya. Jumpa lagi dalam kisah-kisah hiburan akan datang. Bye.